Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan topik kami iaitu pengaruh adat dan budaya kaum Melayu yang terhakis di Malaysia pada masa kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat di negara kita mempunyai kepentingan dan keunikan tersendiri. Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budaya masyarakat tersebut. Negara Malaysia mempunyai masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama seperti Melayu, Cina, India dan masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak. Namun, skop kajian yang akan dibincangkan secara terperinci di dalam topik ini adalah pengaruh adat dan budaya kaum Melayu yang terhakis di Malaysia pada masa kini. Menurut Dewan Bahasa dan Perpustakaan, budaya didefinisikan sebagai tamadun peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi. Perkataan budaya ini berasal daripada bahasa Sanskrit, budaya, iaitu jamak yang berasal daripada perkataan budi yang membawa maksud budi dan akal. Menurut pandangan Abdul Latif Abu Bakar, pada tahun 1987, budaya merupakan sesuatu yang sukar untuk ditafsirkan dan ianya mempunyai pengertian yang luas, jelas menunjukkan terminologi budaya mempunyai pelbagai pengertian dan tafsiran berbeza dalam kalangan para sarjana. Manakala menurut Dewan Bahasa dan Perpustakaan pada tahun 2007, adat boleh didefinisikan sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun di dalam sesuatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Pengamalan adat ini boleh dilihat daripada segi perkahwinan, kematian, kelahiran, pembahagian harta pusaka dan sebagainya. Adat ini sangat penting sehingga perlu diamalkan secara berterusan supaya adat yang telah kita amalkan ini tidak akan terhapus ditelan dek zaman dalam masyarakat kita. Namun, peredaran masa yang seiring dengan pengembangan arus teknologi, adat dan budaya semakin kurang dihayati oleh masyarakat Melayu dengan pengaruh budaya luar yang semakin berleluasa. Sebagai contoh, masyarakat zaman kini lebih menggemari budaya negara lain sehingga adat yang sedia ada semakin dilupakan. Sebagai contoh, semasa hari perkahwinan, pakaian yang dikenakan terlalu menonjol atau menyerupai budaya luar seperti pengantin perempuan memakai gaun berserta mahkota dan bel untuk menutup muka. Manakala pengantin lelaki pula mengenakan kemeja putih dan blazer. Kesannya, pakaian tradisional kaum Melayu dan adat-adat lain semakin hilang seiring peredaran waktu. Oleh itu, kumpulan kami akan membuat kajian berkaitan faktor-faktor yang menyebabkan adat dan kebudayaan Melayu semakin dipinggirkan, mengenal pasti tahap amalan, adat dan kebudayaan Melayu dalam kalangan pelajar Melayu di Universiti Sains Malaysia serta langkah-langkah untuk mengekalkan adat dan kebudayaan Melayu. Terdapat 4 isu utama dan permasalahan kajian dalam kajian kami iaitu fenomena budaya global atau globalisasi telah mempengaruhi banyak aspek dalam kebudayaan Melayu, terutama dari sudut ekonomi, sosial serta kesenian dan kesusastraan. Seterusnya, adat resam dan budaya Melayu di Malaysia semakin dianggap tidak relevan terutama oleh generasi masa kini. Hal ini terjadi kerana masyarakat hari ini lebih menitik beratkan pemikiran terbuka, maka mereka kurang menghayati perkara seperti pantang larang dan petua masyarakat terdahulu. Ketiga, pengantin Melayu semakin hilang jati diri dengan bangga memperagakan busana pengantin bangsa lain. Yang terakhir, perkembangan teknologi telah menyebabkan adat resam dan budaya Melayu semakin dilupakan. Fenomena ini secara tidak langsung memberi impak negatif yang besar kepada akidah umat Islam yang mana majoriti penganutnya adalah kaum Melayu. Baiklah, terima kasih Saudari Wildani. Saya akan meneruskan pembentangan dengan objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adat dan kebudayaan Melayu semakin dipinggirkan. Objektif yang kedua, mengenal pasti tahap amalan, adab dan kebudayaan Melayu di dalam kalangan pelajar Melayu di Universiti Sains Malaysia. Dan objektif yang ketiga, menerangkan langkah-langkah untuk mengekalkan adat dan kebudayaan Melayu. Seterusnya, kaedah kajian yang kami gunakan ialah yang pertama, kaedah soal selidik. Yang kedua, rujukan internet. Dan yang ketiga, pendokumentasian. Baiklah, sekian sahaja untuk bahagian saya. Saya serahkan kepada Saudari Syazira. Seterusnya, analisis dapatan kajian. Analisis dapatan kajian terdiri daripada 3 iaitu faktor, kedua tahap amalan dan yang ketiga iaitu langkah. Saya akan menerangkan untuk bahagian yang pertama iaitu faktor-faktor yang menyebabkan adat dan kebudayaan Melayu semakin dipinggirkan. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, sebanyak 29.4% masyarakat yang tidak bersetuju bahawa tidak mengamalkan budaya makan menggunakan tangan semasa makan bersama-sama keluarga bukan
itu faktor utama kebudayaan Melayu dipinggirkan. Sebaliknya, burata mendapat undian tertinggi daripada faktor-faktor yang disenaraikan ialah faktor tidak memberi salam atau berjabat tangan ketika bertemu dengan saudara mara iaitu sebanyak 85.3% bersetuju. Manakala memakai sandal ketika berada di dalam rumah mendapat peratusan yang rendah. Jumlah masyarakat yang bersetuju iaitu 61.8%. Faktor yang kedua iaitu media sosial. Seramai 88.2% bersetuju bahawa kerajaan kini terlalu fokus mengiklankan hiburan dari luar negara sama ada daripada segi lagu dan tarian. Manakala bagi faktor lain iaitu kurang menyiarkan cerita Melayu yang melambangkan adat dan budaya kaum Melayu dan tidak menampal atau mempromosikan poster yang melambangkan keunikan seni Melayu di kawasan tumpuan ramai mendapat peratusan yang sama iaitu sebanyak 85.3% masyarakat bersetuju. Dan faktor yang ketiga pula ialah diri sendiri. Sikap tidak mengambil peduli akan adat dan budaya kaum Melayu merupakan faktor utama bagi faktor ketiga iaitu diri sendiri dengan peratusan sebanyak 91.2% jumlah masyarakat yang bersetuju. Dan diikuti dengan faktor yang kedua iaitu tidak berminat untuk menghadiri majlis perkahwinan saudara mara terutama majlis bertemakan corak tradisional dengan peratusan sebanyak 76.8%, manakala lebih gemar memakai pakaian budaya luar berbanding pakaian adat tradisi kaum Melayu pula seramai 82.4% masyarakat yang bersetuju. Terima kasih saudari Syazira. Nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Syukri dan saya akan sambung analisis data. Dalam analisis data terdapat 3 bahagian dan saya akan metangkan bahagian kedua dan juga bahagian ketiga. Okey, bahagian kedua merupakan tahap amalan adab dan kebudayaan Melayu di Universiti Sains Malaysia USM. Okey, dalam bahagian ini kami telah mengajukan 8 soalan untuk mendapat lebih lanjut informasi tentang amalan mereka berkaitan dengan kebudayaan Melayu. Okey, soalan pertama kami telah pun bertanya tentang tahap amalan permainan tradisional mereka. Dan kesan yang telah kami dapat adalah seramai 76.5% responden masih mengamalkan permainan tradisional, namun selebihnya iaitu 23.5% tidak lagi mengamalkan permainan tradisional. Kami telah mendapat tahu congkak merupakan pilihan pelajar yang paling utama permainan yang mereka masih amalkan. Seramai 84.6% pelajar telah memilih congkak. Kami juga telah mendapat tahu bahawa sepak takraw merupakan pilihan yang paling kurang dipilih oleh pelajar USM. Okey, untuk soalan kedua, kami telah mengajukan soalan sama ada mereka masih mengamalkan adat perkahwinan Melayu ataupun tidak. Dan seramai 87.9% masih mengamalkan adat perkahwinan Melayu, namun selebihnya 12.1% tidak. Dan mereka telah memberi sebab mereka masih belum kahwin untuk bersetuju dengan soalan kami. Okey, jadi mari kita lihat soalan nombor 3 pula, iaitu kami mengajukan soalan sama ada mereka masih percaya akan pantang larang nenek moyang ataupun tidak. Dan keputusan yang telah kami dapat adalah majoriti responden tidak setuju bahawa mereka masih mempercayai pantang larang nenek moyang. Seramai 52.9% telah memilih mereka tidak bersetuju, namun selebihnya 47.1% masih bersetuju dengan pantang larang nenek moyang. Okey, sekarang kita lihat pula soalan yang seterusnya iaitu seni mempertahankan diri. Jadi kami telah pun bertanya adakah mereka setuju yang mereka masih mengamalkan seni mempertahankan diri, namun ternyata 91.2% pelajar tidak mempunyai ilmu mempertahankan diri seperti silat. Tetapi kita masih ada seramai 8.8% yang mempunyai ilmu mempertahankan diri. Mempertahankan diri yang mereka ada adalah seni silat gayung dan silat cekak. Okey, soalan seterusnya kami telah pun bertanya tentang aktiviti kunjung-mengunjung. Dan dalam soalan ini tiada masalah, seramai 97.1% pelajar masih kunjung-mengunjung semasa perayaan seperti Hari Raya, Aidil Adha dan Aidilfitri. Kami juga telah pun
bertanya tentang makanan tradisional dan majoriti pelajar masih makan makanan Melayu, iaitu seramai 94.1%. Tetapi 5.9% tidak lagi makan makanan tradisional atas sebab tidak sedap. Jadi bawah soalan makanan tradisional ini, kami telah pun bertanya makanan yang masih mereka amalkan, dan tempat pertama jatuh kepada nasi lemak, iaitu seramai 25.8% pelajar menyatakan mereka masih makan nasi lemak. Dan yang kedua, kami telah pun mendapat keputusan bahawa ketupat seramai 19.4% pelajar memilih ketupat. Dan tempat ketiga merupakan rendang, iaitu seramai 9.35% pelajar memilih rendang. Okey, jadi kami juga telah mengajukan soalan tentang tarian tradisional, dan dalam soalan ini seramai 85.3% pelajar tidak tahu cara menari tarian tradisional. Namun selebihnya, iaitu 14.7% menyatakan mereka tahu tarian tradisional. Dan terdapat 3 tarian tradisional yang telah mereka nyatakan, iaitu yang pertama ulit mayang, yang kedua zapin, dan yang ketiga tarian inang. Okey, jadi soalan yang terakhir dalam bahagian ini merupakan gotong royong. Jadi dalam gotong royong ni, majoriti pelajar masih mengamalkan aktiviti gotong royong, iaitu seramai 94.1% pelajar. Mari kita lihat pula bahagian yang ketiga, iaitu langkah-langkah untuk mengekalkan adat dan kebudayaan Melayu. Dalam bahagian ini, kami telah membahagi kepada 3 sektor, iaitu yang pertama keluarga, media sosial, dan juga diri sendiri. Setiap bahagian ini kami telah mengajukan atau memberikan satu ayat yang responden perlu beritahu mereka setuju ataupun tidak. Ayat-ayat ini dapat mengekalkan adat dan kebudayaan Melayu. Okey, so mari kita lihat bahagian yang pertama, iaitu keluarga. Dalam bahagian keluarga, soalan yang pertama kami ajukan adalah, adakah mengamalkan budaya tidak memakai sandal di rumah dapat mengekalkan adat dan kebudayaan Melayu? Seramai 91.2% pelajar menyatakan mereka bersetuju, namun selebihnya 8.8% tidak bersetuju. Kami juga telah bertanya sama ada mengamalkan budaya makan menggunakan tangan semasa makan bersama keluarga di rumah dapat mengekalkan adat dan kebudayaan Melayu, dan seramai 97.1% pelajar bersetuju dengan ayat ini. Dan yang terakhir untuk bahagian keluarga adalah memberi salam atau berjabat tangan ketika bertemu saudara mara. Majoriti pelajar, iaitu seramai 97.1% bersetuju dengan ayat ini. Okey, mari kita lihat pula untuk bahagian yang kedua, iaitu media sosial. Dalam media sosial, kami juga telah mengajukan 3 soalan, iaitu yang pertama, menyiarkan cerita Melayu yang melambangkan adat dan budaya kaum Melayu. Responden kami kebanyakannya bersetuju, iaitu seramai 94.1%. Yang kedua pula, kami bertanya adakah mengiklankan hiburan dari dalam negara sama ada daripada segi lagu dan tarian dapat mengekalkan adat dan kebudayaan Melayu. Majoriti pelajar juga bersetuju dengan ayat ini, iaitu seramai 97.1%. Kami juga bertanya adakah menampal atau mempromosikan poster yang melambangkan keunikan seni Melayu di kawasan Tubuh Ramai dapat memelihara kebudayaan Melayu, dan majoriti pelajar bersetuju, iaitu seramai 94.1%. Okey, bahagian terakhir untuk analisis data ialah diri sendiri. Jadi dalam bahagian ini kami telah pun bertanya adakah mengambil peduli akan adat dan budaya kaum Melayu dapat mengekalkan adat Melayu, dan seramai 94.1% bersetuju. Yang kedua pula, kami menyatakan adakah selalu menghadiri majlis perkahwinan saudara mara, terutamanya majlis yang bertemakan corak tradisional, dapat memelihara adat, dan majoriti pelajar, iaitu seramai 97.1% bersetuju. Yang terakhir sekali adalah lebih gemar memakai pakaian tradisi kaum Melayu berbanding pakaian luar negara dapat memelihara adat dan kebudayaan Melayu. Dan hanya seramai 88.2% pelajar sahaja yang bersetuju. Selebihnya 11.8% tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemertanya seterusnya.
Kesimpulannya, masyarakat Melayu sememangnya bersifat terbuka dalam menerima dan mengadaptasi perubahan. Tanpa menyedari perubahan yang terlalu drastik boleh memberi kesan terhadap keaslian budaya sendiri. Sejarah dalam ketamadunan Melayu sendiri telah membuktikan bahawa kemasukan pengaruh dan pertemuan budaya telah berlaku semenjak awal kurun Masihi. Walau bagaimanapun, sikap orang Melayu yang kadang-kadang taksub dengan pengaruh luar seperti semasa di zaman penjajahan, orang Melayu begitu mudah menerima kesan pengaruh barat melalui fasa pemodernisasi dalam banyak aspek seperti pemakanan, pakaian, gaya hidup dan pendidikan sedikit sebanyak mempengaruhi jati diri asal kaum Melayu. Sehingga kini pun Melayu masih tegar dengan dasar pandang ke barat. Oleh yang demikian, budaya Melayu menjadi tidak jumut dan sedia menerima perubahan baru sebagai memperkayakan nilai budayanya. Perubahan ini tidak dapat dielakkan kerana kemasukan pengaruh asing memang tidak dapat disekat, tetapi penyesuaian budaya oleh masyarakat amat signifikan agar dapat melestarikan budaya yang bersesuaian dengan peredaran masa dan teknologi. Berikut merupakan QR Code untuk rujukan dan maklumat ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.